Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama-sama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa isu pasal ucapan Perdana Menteri memikirkan soal ekonomi rakyat Malaysia. Memikirkan ekonomi perniagaan rakyat Malaysia untuk negara kita, untuk bangunkan ekonomi, bangunkan produk-produk daripada Malaysia. Bangunkan ekonomi negara ni. Sehingga kan produk-produk Malaysia ni, orang Melayu kita ni, orang bangsa di dalam negara kita ni dapat bawa ke luar negara. Inilah yang dibawa oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri kita, dia tak kira daripada segi pemakaian. Dia tak kira daripada segi makanan dan juga minuman. Tapi Perdana Menteri kita ni aku respect gila. Daripada dia bangun tidur hinggalah dia tidur, majoriti apa yang aku perhatikan, apa yang dia ada, apa yang dia guna, semuanya daripada made in Malaysia. Ada orang petikai, oh tengok tu samping dia tu mahal lah, apalah apa semua. Itu semua pemberian hadiah saja. Kita boleh tahu Anwar Ibrahim ni bukan manusia macam kita. Bukannya orang bawahan macam kita. Dia bekas Menteri Kewangan, bekas Timbalan Perdana Menteri, bekas masuk penjara. Bila dia ni bekas Menteri Kewangan, dia duk berjumpa dengan orang-orang luar negara ni pun dah berapa ramai. Dan ulama-ulama dunia pun meraihkan dia. Cuba hampa tengok kan. Setiap siapa dia yang mai jumpa dia, of course akan ada buah tangan. Akan ada buah tangan. Dan kalau dia pergi jumpa siapa-siapa ataupun dia pergi jumpa raja-raja Melayu ke, dia pergi jumpa siapa-siapa, akan ada hadiah yang diterima oleh sultan-sultan ni. Dan dia pula daripada pihak dia akan bagi hadiah kepada sultan-sultan ni. Itulah budaya Melayu. Kan? Macam kita nak pergi rumah pak melakan kita, kita nak pergi rumah siapa-siapa. Of course, kita akan sediakan buah tangan. Tak kira lah daripada segi buah-buahan ataupun daripada segi pemakaian, daripada segi duit ringgit. Itulah budaya orang Melayu. Tapi inilah yang aku respect dengan Perdana Menteri kita ni. Daripada segi makan dia pergi cari gerai-gerai. Tak apalah, jom sama-sama kita dengar ucapan dia berkaitan ekonomi orang Melayu. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Amizan selaku Menteri baru mengambil alih tugas. Dan Fuzia Timbalan Menteri yang memegang tunggak sekian lama dengan ketiadaan Menteri. KSU Suti Timbalan Menteri yang kebetulan mewakili kawasan parlimen di sini. Hadirat rakan-rakan saya muliakan, syukur Alhamdulillah kita dapat meneruskan acara yang penting dari sudut pembangunan dan ekonomi negara. Sebabnya kalau kita tanya rakyat Malaysia, cinta ke Malaysia? Ya. Betul taat kepada negara? Ya. Tapi beli barang Malaysia kurang. Minum kopi dia pilih kedai-kedai yang mahal-mahal. Sebab itu saya sebagai acara tetap sejak menjawat jawatan Perdana Menteri, tiap hari Jumaat sebelum solat Jumaat, saya pergi ke warung atau gerai, minum kopi tempatan atau teh dan makan di kedai-kedai tempatan. Ini satu juga cara kita promosi barang Malaysia. Ini orang pendapatannya kecil, tetapi terbawa dengan pengiklanan yang kemudian membebankan dia. Pagi tadi saya mesyuarat dengan Yayasan Pelaburan Bumiputera. Kebimbangan kerana kesedaran Bumiputera untuk menyimpan itu kurang. Nak beli barang mewah. Pendapatan RM2,000. Baju RM400. Ini kalau ikut teori ekonomi, ini dikupas oleh Veblen. Orang pakar ekonomi yang menyebut teori conspicuous consumption. Maknanya dengan asakan iklan yang begitu kencang dan hebat, lagi besar syarikat, lagi kaya jaringan syarikat-syarikat peringkat antarabangsa,
lagi kuat pengaruhnya, membebankan kita dengan pemikiran sehingga apa yang disebut oleh Veblen conspicuous consumption. Maknanya dia terpaksa membeli walaupun tidak mampu, terpaksa menunjuk hebat ikut tren walaupun membebankan ekonomi sendiri. Jadi kempen barangan Malaysia ini, pertama, harga itu jauh lebih sederhana ketimbang harga import. Kedua, ia sebenarnya membantu menjana pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan, jaringan kedai-kedai dan menyemarakkan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi saya harap kempen ini, Karnival Beli Barang Malaysia ini dilihat sebagai suatu langkah memenuhi tanggungjawab. Bukan setakat batik Malaysia yang kita promosi, ya, tetapi lebih daripada itu untuk memastikan ada dukungan. Faktor yang berikutnya adalah tentang keupayaan kita. Bila ada dukungan tempatan hebat, maka keupayaan syarikat-syarikat tempatan ini membuka jaringan di peringkat antarabangsa juga meluas. Sudah tahu, ya, puluhan syarikat sekarang telah menerobos ke pasaran antarabangsa. Bukan jadi ASEAN, tetapi sampai ke Amerika Syarikat dan beberapa negara di Eropah. Tapi asas kekuatan itu dibina dalam negara. Jadi pada anak-anak muda sekarang, saya ingin menggesa mereka supaya melihat tentunya mereka mahu mutu. Ya, mutu itu penting. Jadi persaingan di kalangan syarikat tempatan mempertahankan mutu. Tapi mutu itu bukan pada label, bukan jenama. Mutu itu juga dari pandangan sudut persepsi yang dibina. Siapa yang menang untuk membina persepsi? Itu syarikat besar, syarikat gergasi, syarikat asing. Kerana dana pengiklanan dia itu besar. Jadi kita terperangkap kerana taksub dengan pemikiran asing. Ini yang disebut pemikiran dalam pembangunan, pernah seorang sarjana sebut captive mind in development studies. Pemikiran yang terperangkap kerana asakan pandangan luar asing. Kalau benar, boleh kita terima. Tapi dalam banyak keadaan, tidak benar. Soal mutu, soal taste, soal fashion, itu semua ditentukan oleh mereka di New York, Paris, Rome, dan kita hanya ikut. Ya. Jadi sebab itu saya lihat ada usaha untuk melawan, menongkah arus ini. Umpamanya dalam promosi batik Malaysia. Sekarang umpamanya beberapa negara melihat keindahan batik kerana dipromosi begitu rupa. Tiap pelawat ke Malaysia, bila kita pakai umpamanya batik Malaysia, ada yang rasa terpanggil untuk melihat. Esok petang saya ke Tokyo mesyuarat ASEAN, semua 10 kepala negara ASEAN yang diundang oleh kerajaan dan Perdana Menteri Jepun. Ada satu malam, dia kata, boleh pakai coat tie rasmi atau pakaian rasmi. Jadi saya bagi nota, saya kata saya nak pakai batik Malaysia. Jadi walaupun musim sejuk, jadi saya kena pastikan pakaian dalam tu tebal lah. Sebabnya apa? Sebab saya rasa bertanggungjawab untuk promosi barang buatan Malaysia. Ya. Dan saya, bukan saya begitu, saya akan rasa bangga dan akan beritahu di batik Malaysia. Mutunya baik dan desainnya baik.
menyentuh soal desain, saya ada bagi pandangan. Kerana sementara saya tidak menafikan keindahan dan corak dan taste yang berbeza, saya anjurkan supaya pengusaha batik tempatan ini juga faham tentang nilai keindahan seni Melayu dan Islam dalam tahun ini. Supaya desain itu selain bila conteng-conteng telureng, juga mengambil kira kekuatan, keaslian, keindahan seni Melayu Islam tempatan. Jadi corak-corak itu boleh dibuat dan dikembangkan berdasarkan keaslian dan diindahkan ikut cita rasa semasa. Itu sebagai satu contoh batik, tapi tempat banyak lagi yang beli. Chef Wan pun ada nak bagi makan. Banyak lagi. Ana Muslim ada, Inas Global ada, Bata Lena pun ada. Pakai bantal tu terus Lena. Ya, tentunya ada keterangan yang lebih ditekankan dan seperti mana yang disebut oleh Menteri Amin Zamtan sebentar tadi, dalam belanjawan kita tambah peruntukan supaya ada galakan, dan ini termasuk juga dalam PMKS yang kecil dan sederhana yang kita galakkan. Tapi saya harap yang penting itu juga dukungan dan sambutan. Saya sediakan belanja dana, saya tak ingat, sekitar 20 juta ringgit tambahan untuk promosi syarikat tempatan. Bayangkan, kerajaan sediakan dana untuk bantu iklan. Kerana syarikat-syarikat ni kecil, nak lawan iklan besar-besar, satu halaman, panggil model-model yang cantik dari Itali. Padahal saya lihat nak Melayu, nak Cina, Malaysia, Dayak, Kadazan pun lebih cantik lagi. Dia tak payahlah terpegun semuanya dengan yang asing. Jadi bukanlah masalah 20 juta itu nak cari model, tidak. Tapi maknanya nak ambil langkah promosi bahan-bahan tempatan. Dan seperti tahu, di antara lain macam franchise. Industri franchise di Malaysia ini, kalau yang tempatan itu mencecah 1.4 bilion ringgit. Berapa orang pekerja? 80,000 orang pekerja. Jadi kalau ada kesedaran kita untuk dukung, bantu. Saya tak terasa kurang darjat saya atau turun darjat saya kerana makan di gerai dan warung tiap minggu. Tidak terasa begitu. Saya anggap ini suatu, dan malah kopi ataupun makanan yang dihidang di warung-warung itu kadang-kadang lebih enak dari restoran 5 bintang dan lebih murah. Yang pentingnya tempatan. Jadi saya harap Menteri dan di mana Menteri Fuzia, KSU, Syuti dan kawan-kawan lain ambil langkah-langkah tambahan, ada kesungguhan. Dan memang tentunya dalam kempen ini bermula dari Menteri dan KSU. Kalau nampak dia pakai pakaian jenama aja sudah boleh tanya, mana dia kempen barang Malaysia? Tidak, kita tidak mengharamkan pakaian atau makanan luar, tetapi harus ada perimbangan dan niaga yang turut serta sekitar 150 yang bersama pada hari ini. Saya ucap terima kasih. Semoga Allah SWT merestui, memberkati usaha kita dan sama-sama merestui. 2, 1.
Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama, kita dah dengar, kita dah fahami ucapan Perdana Menteri. Cuba apa tengok kan. Yang hari ni dia dah ada dekat Jepun 5 hari bekerja untuk nak memikirkan soal Asia dan juga negara kita. Dan seperti mana Perdana Menteri kita cakap, kan, pakaian hanya ada dua. Ada dua jenis pemakaian yang dibenarkan untuk menghadiri majlis Asia dekat Jepun ni. Dan Anwar Ibrahim pakai baju batik. Baju batik ni produk Malaysia. Kalau tak silap aku bermula daripada Pulau Langkawi. Rakyat-rakyat Pulau Langkawi, mereka buat kain batik, design pakai tangan dan buat baju kurung, buat baju batik, buat baju kebaya ke apa ke, macam-macam. Ini produk Melayu kita. Kan? Inilah kita nak Perdana Menteri memikirkan ekonomi rakyat, membangunkan dan juga bawa wajah-wajah produk-produk Melayu, produk-produk macam negara kita bawa ke luar negara. Tambah benda tu cantik, pemakaian tu cantik ataupun baju tu lawa, elok apa semua. Boleh bawa tunjuk kepada negara-negara lain. Dia kepimpinan mereka berminat dengan produk tu, pemakaian baju ke apa ke. Jadi mereka dapat import, mereka dapat ambil daripada Malaysia. Kita pula daripada side negara kita dapatlah ekspor kepada negara-negara yang berminat dengan produk yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri kita. Bukan senang kan? Jadi alhamdulillah aku sangat membangga sangat-sangat dengan kita ada kepimpinan Perdana Menteri yang sangat-sangat hebat, yang betul-betul yang macam memikirkan ekonomi rakyat, yang memikirkan sistem supaya sistem yang terbaru ni, cara yang terbaru ni sampai kepada rakyat. Sekarang ni dah 2023, kita nak Perdana Menteri kita ni tahu macam-macam. Perdana Menteri kita ni tidak rahsia apa-apa. Kan, rahsia negara lah. Tapi sistem teknologi yang terbaru ni sampai kepada rakyat-rakyat, sampai kepada kawasan-kawasan pendalaman supaya rakyat tidak ketinggalan zaman. Itu maksud dia. Jadi alhamdulillah kita ada Perdana Menteri yang sangat-sangat pada aku nampak dia jujur, dia ikhlas dan berusaha, dia keluar pagi, malam baru balik rumah. Hari Ahad pun bekerja, pergi sana, pergi sini meraikan rakyat, bagi setiap penemuan-penemuan, dia pergi jumpa sana, dia pergi jumpa sini, dia bagi 3-4 juta itu kementerian ini, tambah duit. Dia pergi jumpa rakyat-rakyat ataupun pelajar-pelajar mahasiswa dekat universiti mana-mana, nampak kesusahan tu, rakyat-rakyat boleh minta dan dia boleh bagi. Alhamdulillah kita ada Perdana Menteri yang boleh dengar direct daripada rakyat. Kan? Dia boleh dengar secara direct. Kan? Okey, rakyat ni, anak-anak muda kita boleh ceritakan masalah dan dia akan sediakan peruntukan. Dia akan bagi duit kalau sangat-sangat memerlukan. Kan, kita boleh tengok yang program yang dia buat Temu Anwar tu kan, dia boleh soal jawab dengan rakyat kan. Rakyat dapat cerita direct tu. Jadi berbeza, sangat-sangat berbeza dengan pemerintahan sebelum ni. Sangat berbeza dengan Perdana Menteri kita sebelum ni. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampaan tuan. Assalamualaikum.